Sepanjang minggu ini, negara begitu resah dengan drama politik yang seakan-akan tiada penghujungnya. Dan namun siang tadi, semuanya telah pun berakhir. Dan bagi memperincikan apakah senario politik negara selepas Tan Sri Muhyiddin Yassin mengangkat sumpah jawatan sebagai Perdana Menteri ke-8, kami mengundang ke studio penganalisis politik dari Universiti Utara Malaysia, Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani. Apa khabar, Prof? Terima kasih kerana bersama bertiga utama. Baik, sepertinya yang nak diketahui oleh rakyat ketika ini selepas Perdana Menteri baru mengangkat sumpah barisan kabinet yang bakal dibentuk. Buat masa ini sebenarnya adakah sebenarnya draftnya telah pun ada dalam rangkaan ataupun seberapa segera sebenarnya Tan Sri Muhyiddin perlu menyerahkan ataupun membuat senarai kabinet ini, Prof? Seharusnya Tan Sri Muhyiddin kena mengukuhkan sesegera mungkin kabinet yang ada. Lagi cepat lagi bagus untuk diadakan kabinet ini. Cuma mungkin terlalu awal lah kalau dalam seminggu ini mungkin perlu difikirkan lagi lah siapa yang harus diletakkan dalam senarai kabinet dan sebagainya kan. Tapi jangkaan kita boleh nampak mana pemimpin utama parti-parti dalam Perikatan Nasional tu akan berada dalam senarai kabinet. Termasuklah rakan sekutu misalnya GPS pun ada dan juga dan semua parti-parti komunan tu ada kan. Jadi dalam konteks ini saya rasa kita boleh menjangkakan berapa jawatan penting itu mungkin akan dipegang. Misalnya yang saya jangkakan seperti Kementerian Kewangan misalnya. Menteri Kewangan kemungkinan akan dipegang oleh Perdana Menteri sendiri. Kan? Kerana masa kini adalah masa penting untuk memastikan ekonomi Malaysia menjadi kukuh dan baik. Dan ini adalah tanggungjawab mungkin Perdana Menteri akan memikulnya. Itu. Kalau kita lihat dari segi komposisi kaum, kita lihat pastinya yang ditekankan tadi pun Datuk Seri Anwar dia juga menyatakan antara yang diperjuangkan dari segi komposisi kaum. Kalau kita lihat dalam Perikatan Nasional itu, jumlah kerusi kaum lainnya, kalau saya merujuk kepada China dan juga India, hanya terdapat lebih kurang 3 kerusi sahaja. Jadi adakah dari segi komposisi kaum itu, ketiga-tiga mereka Prof lihat akan berada di dalam kabinet ataupun bagaimana? Kalau kita lihat ketiga-tiga mereka ni juga ada pemimpin senior dalam parti MCA dan juga MIC, dan mereka saya jangkakan memang akan memegang portfolio dan juga jawatan kanan dalam kerajaan. Tapi dalam masa sama kita lihat bahawa dalam GPS sendiri pun ada wakil-wakil daripada bangsa Tionghoa ada kan. Jadi mereka ni juga mungkin akan diangkat dalam kabinet nanti kan. Jadi cuma yang saya fikirkan sekarang ni sama adakah kabinet ini kabinet yang besar atau kabinet yang kecil kan. Banyak mengatakan bahawa patut kabinet ini dikecilkan kan berbanding dengan kerajaan sebelum ni agak besar tu kan. Tapi dalam konteks ini memang kita akui ada kekurangan dari segi komposisi kaum itu kan. Dan ramainya Melayu Bumi Putera kan. Dan saya rasa akan ditampung juga oleh para senator yang sedang berada sekarang ni untuk juga terlibat dalam kabinet nanti. Satu lagi, kita masih lagi berkisar tentang kabinet ini. Saya pasti Tan Sri Muhyiddin akan memilih pasukan yang terbaik dari segi kedudukan mereka dalam parti. Tapi kalau kita melihat aspek kerajaan sebelum ini dan parti yang menganggotai dalam Muafakat Nasional ini adalah parti-parti ada dalam kalangan mereka terutamanya yang berpengalaman menjadi menteri kabinet sebelum ini. Adakah ini antara calon-calon yang bakal diberi keutamaan ataupun akhirnya nanti kalau calon-calon bekas-bekas menteri ini juga yang menganggotai kabinet baru akan mencetuskan satu sentimen lain dalam penerimaan masyarakat? Saya rasa dia akan ada kombinasi antara bekas-bekas menteri yang lama kerana buat masa ini saya rasa Tan Sri Muhyiddin Yassin memerlukan menteri-menteri yang ada pengalaman untuk membantu beliau sebab sebelum ini dalam Pakatan Harapan kita lihat bahawa ramai tidak ada pengalaman dan agak mengambil masa untuk mentadbir dengan berkesan kan. Jadi dalam konteks ini dia akan bergantung banyak kepada yang ada pengalaman, tapi dalam masa sama kita lihat macam contoh PAS kan, parti yang gabungan baru memang ramai, saya rasa hampir tak ada yang pernah jadi menteri kabinet kan. Jadi mereka adalah orang baru nanti yang akan terlibat. Jadi dalam konteks ini saya rasa ada kombinasi antara kedua-dua ini dan mampulah saya rasa untuk saling mempelajari tentang bagaimana mentadbir dan mereka akan cepat belajar saya rasa untuk dalam konteks sebab ramai yang ada dah pengalaman itu. Juga kita nak melihat selain pada kerajaan pusat, antara yang menerima kesan langsung juga semestinya keadaan kerajaan di negeri-negeri. Terutama sekali kalau kita lihat di Perak macam tadi Menteri Besar juga telah menyebut mungkin akan ada kerajaan gabungan juga. Kita lihat juga keadaan tidak begitu stabil di Kedah dan juga Melaka. Mungkin berlaku pertukaran kerajaan. Prof lihat keadaan ini bagaimana di negeri? Memang kita macam saya jangkakan kan sebab negeri-negeri yang agak tipis kemenangan sebelum ini oleh Pakatan Harapan kemungkinan apa-apa saja boleh berlaku kan. Dan dalam konteks ini kita lihat Johor telah berlaku perubahan itu kan. Dan Melaka adalah satu lagi negeri yang ada potensi untuk berubah kerajaan kerana
perbezaan hanya 15 dengan 13 saja dalam 2 kerusi. Sama juga di Perak kan. Ada 3 wakil bersatu di Perak kan. Jadi 2 jadi bersatu dan 1 bebas kan, yang dulu bekas adun Barisan Nasional juga kan. Jadi kalau mereka ni balik semula ke Barisan Nasional, jadi kemungkinan akan berlaku perubahan kerajaan kepada kerajaan Perikatan Nasional untuk dua-dua negeri ni. Cuma bagi Kedah ni agak unik sikit sebab Kedah ni negeri Tun Mahathir kan. Sentimen Tun Mahathir tu agak kuat di Kedah kan. Dan setakat ini peristiharaan yang dibuat oleh Bersatu di Kedah nampaknya ke arah masih mempertahankan Pakatan Harapan kan. Jadi kalau tidak ada perubahan pun mungkin di Kedah walaupun Kedah pun agak tipis sebenarnya, hanya majoriti 2 kerusi adun saja 19-17 kan. Jadi apa-apa pun boleh berlaku dalam tempoh terdekat ini. Satu lagi yang kita nak lihat juga, di negeri mungkin akan wujud perubahan-perubahan sebegini. Bagaimana sebenarnya rakyat, adakah nanti akan berlaku kata orang mungkin perang persepsi tentang kerajaan yang bakal mentadbir? Mungkin perubahan di persekutuan kita dah sedia maklum, tapi di negeri ini bagaimana penerimaannya? Saya rasa sudah tentu ada sentimen yang setuju dan tak setuju kan. Itu normal dalam politik kan. Dan bila ada berlaku perubahan khususnya kepada yang tewas itu kan, ataupun yang kehilangan kerajaan kali ini, mungkin mereka akan membantah kan. Cuma dalam konteks ini saya rasa itu proses biasa dalam demokrasi, dan apa yang berjalan pun masih lagi dalam berdasarkan peruntukan perlembagaan dan undang-undang yang sedia ada. Jadi ia sah kan, bergantung kepada sejauh mana sokongan itu berlaku kan. Dalam konteks ini saya rasa penerimaan rakyat akan buat masa sekarang ni akan tidaklah protes yang terlalu banyak kan. Cuma mereka melihat dan akan mematikan, dan mereka akan berpersepsi selepas ini dalam melihat sejauh mana perkembangan prestasi kerajaan yang baru ni akan ditubuhkan di peringkat persekutuan juga negeri. Dalam konteks ini kemudian baru mereka akan buat keputusan pada PRU yang akan datang kemungkinan. Baik Prof, pagi tadi dalam sidang medianya tadi juga kita paparkan dalam laporan kita, Tun Dr. Mahathir menganggap dalam sidang medianya berkata Tan Sri Muhyiddin bukan Perdana Menteri yang sah kerana mendakwa calon PM dari PH mempunyai sokongan yang lebih, dan ini bukan keluar dari mulut orang yang calang-calang, dari Tun Dr. Mahathir yang mahir dengan perlembagaan undang-undang dan sebagainya. Bagaimana Prof melihat perkara ini dari segi prosedurnya bagaimana? Saya rasa prosedurnya jelas kan. Memang kita akui bahawa semua parti yang cuba untuk mengumpulkan calon-calon mereka kan, dan beri kepercayaan kepada Yang Tuan Agong untuk membuat keputusan siapa yang layak menjadi Perdana Menteri dan proses itu diikuti, dan itu memang secara konvensionnya memang sah dari segi undang-undang. Jadi dalam konteks ini, dan Yang Tuan Agong pun sudah membuat keputusan memilih Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi dan saya rasa di bawah budi bicara dan kebijaksanaan Tuanku juga melihat bahawa ada majoriti di pihak Tan Sri Muhyiddin. Jadi sekiranya masih ada tidak puas hati, dan biasalah keadaan itu juga sentiasa berlaku mungkin proses seterusnya boleh dilakukan khususnya bawa ke Parlimen undi tidak percaya sebagainya, proses seterusnya cuma proses itu mungkin mengambil masa sedikit kan, tempoh itu kan. Dan kalau kita dengar tadi pun Speaker Dewan Rakyat pun mengatakan mungkin akan ditangguhkan sidang ke masa lain. Jadi mungkin kita nak tunggu proses itu ambil masa, dan dalam masa sekarang ni pun masih lagi banyak persepsi lah melihat sama ada siapa sebenarnya mendapat jumlah yang majoriti yang sebenar kan. Tapi kalau kiraan kalau ikut di pihak Tan Sri Muhyiddin mengatakan mereka ada 114 ahli parlimen yang mengikuti mereka Jadi saya rasa ini polemik ini akan berterusan juga, tapi mungkin dalam nada yang agak perlahan berbanding yang sebelum inilah. Yalah, kita sekarang ni sedang dalam keadaan yang agak menanti barisan kabinet, tapi dalam masa yang sama kita juga bimbang keadaan yang bakal berlaku nanti 9 hari bulan nanti kalau persidangan parlimen bermula. Kita pun mengenali Tun Dr. Mahathir, apa yang diungkapkannya tadi. Mungkin akan berlaku tindakan seterusnya. Kita pun tak tahu, tapi mungkin akan berlaku tindakan seterusnya di parlimen nanti. Mungkin termasuknya undi tak percaya juga antara yang disebut-sebut. Kalau perkara ini berlaku, apa mungkin lagi senario-senario ataupun drama yang bakal rakyat Malaysia saksikan, perkara yang tak pernah berlaku ini jangkaan-jangkaannya, Prof?
Sekarang ni pun banyak perkara yang tidak pernah berlaku telah berlaku kan dalam proses yang kita lihat sekarang ni kan? Dan rakyat mematikan dengan penuh perhatian kan apa yang berlaku dan bagaimana kebijaksanaan monarki kita lah diraja untuk menyelesaikan isu ini. Dan dalam masa sama sekiranya ada proses berterusan selepas ni ke sidang parlimen juga nak menentukan siapa yang sebenarnya mendapat undi yang majoriti yang sah kan. Jadi dalam konteks ini saya rasa proses tu boleh diteruskan sebab memang dibenarkan mengikut perlembagaan kan. Jadi masa itulah kalau tidak puas hati mungkin boleh dikemukakan undi tidak percaya dan lihat siapa yang mendapat sokongan tertinggi lah dalam konteks ini. Jadi saya rasa selagi proses yang berasaskan perlembagaan ataupun undang-undang dan demokrasi ini berjalan, saya rasa ia sihat bagi Malaysia. Walaupun benda baru memang tak pernah berlaku sebelum ini, tapi ia sihat bagi Malaysia untuk mematangkan kita dalam proses politik kita pada masa akan datang. Baik Prof, 15 saat harapan Prof pada barisan kerajaan yang bakal mentadbir negara kita seterusnya ni. Saya mengharapkan bahawa barisan ini barisan yang terbaik yang boleh mampu untuk mentadbir Malaysia dengan lebih baik pada masa akan datang di kala keadaan Malaysia yang agak sukar begini dan masuk dari segi ekonomi dan sebagainya kan. Dan dalam masa sama juga mengharapkan Tan Sri Muhyiddin Yassin dapat mampu membina skuad yang terbaiklah dan dia memimpin dengan hala tuju dan dasar yang jelas supaya rakyat faham dan rakyat boleh ikuti dan membawa Malaysia lebih maju lagi pada tempoh 2 mungkin setengah tahun sehingga PRU yang akan datang. Baik, Profesor Dr. Muhammad Azzuddin Mohamad Sani, penganalisis politik dari Universiti Utara Malaysia. Terima kasih Prof sekali lagi kerana sudi bersama dengan Buletin Utama. Kita juga mendoakan agar yang terbaik dapat dihasilkan oleh barisan kabinet dan barisan kerajaan yang baru nanti. Apapun, anda terus saja bersama Buletin Utama, banyak lagi paparan menarik menanti selepas ini. Teruskan bersama kami.